Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat pagi semua insya-Allah. Sebelum kita mula, jom sama-sama kita dengarkan dulu lagu ni. Semoga pagi ni kita penuh dengan rasa kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bantu saya untuk tekan share video ni insya-Allah supaya lebih ramai yang akan bersama-sama kita pada pagi ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah, dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Saya doakan anda di mana saja anda berada dirahmati Allah, diberikan ketenangan dalam hidup, diberikan kelapangan dalam hidup ni, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan sempena 12 Rabiul Awal ni, masya-Allah, semoga kita bertambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan-tuan boleh mati Allah Taala, pagi ni kita buat ceramah khas insya-Allah sempena 12 Rabiul Awal untuk mengingati pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu taala, sejauh mana kita betul-betul sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan kita 1442 Hijrah yang lalu. Dah lama tuan-tuan, bukannya sehari dua, bukan semalam, bukan sepagi semalam, tak, dah 1442 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita. Jadi hari ini tuan-tuan mati Allah semua, kita ambil masa sekejap insya-Allah sambil anda semua bawa kereta, sambil nak pergi ke tempat kerja,
ataupun sedang bercuti, berehat di rumah. Dan insya-Allah pagi ni mari sama-sama kita menghayati siapakah di insan teragung ni, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayangkan kita semua lebih daripada mak ayah kita sayang kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Waalaikumsalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayangkan kita semua lebih dari siapa-siapa sayang kita. Tuan-tuan mati Allah semua, bantu saya untuk tekan share kerana biar lebih ramai yang akan menonton video ni dan supaya lebih ramai akan bersama kita pagi ni insya-Allah. Tolong bantu saya tekan share 20 orang ni, tolong bantu tekan share. Kalau ada 20 orang, 20 darab 10, insya-Allah ada 200 mata hari ni. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, tolong bantu saya tekan share insya-Allah ke grup-grup anda. Dan insya-Allah jom kita mulakan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Tuan-tuan yang mulia mati Allah Subhanahu wa taala, jelas ke suara saya? Kalau jelas tolong komen jelas. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku tuan-tuan mati Allah semua? Suka untuk saya ceritakan semula. Kita mulakan dulu kisah ini dengan waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu kelahiran insan yang paling mulia ni tuan-tuan mati Allah semua, pada tanggal 12 Rabiul Awal, lahirnya seseorang kekasih Allah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia. Dan lahirnya insan yang paling agung, paling mulia ini pada tanggal 12 Rabiul Awal, ketika itu pada tahun gajah. Tahun bila? Tahun gajah. Nabi lahir masa tahun gajah tuan-tuan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah ni, apa yang berlaku di saat itu, ada tentera Abraha daripada Yaman. Mereka datang nak serang Mekah. Ketika itu atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ketua kepada pemimpin di Mekah, dan mereka sangat yakin bahawa kota Mekah ini pasti akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana datangnya tentera Abraha ke Mekah tuan-tuan, apa yang berlaku? Tentera Abraha ni dia nak serang kota Mekah. Ada sebahagian daripada gajah-gajah ni mereka tak bergerak, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah datangkan satu bantuan, iaitu berupa burung ababil yang bawa batu-batu berat yang penuh dengan api, lalu menghancurkan tentera-tentera bergajah tersebut. Tuan-tuan macam Allah semua, pada tahun kelahiran Nabi SAW, banyak juga peristiwa-peristiwa ajaib berlaku. Antaranya terpadamnya api Majusi yang setelah beribu tahun, dan ketika itu pecahnya empangan di Ma'arib, dan banyak lagi peristiwa. Tuan-tuan mati Allah semua, lahirnya ihsan yang paling agung. Kitanya hari ini Nabi dah tinggal kita 1440 Hijrah. Bagaimana cinta dan sayang kita pada Nabi SAW? Adakah cinta Nabi SAW itu hanya dekat bibir sahaja? Adakah hanya pada tulisan yang kita tulis-tulis? Adakah hanya pada tulisan yang kita karang-karang? Tuan-tuan mati Allah semua, selepas Nabi SAW, semua bermula daripada Nabi dia kecil lagi. Nabi lahir, Nabi diberikan ujian oleh Allah. Nabi tak ada ayah. Nabi lahir, Nabi kehilangan ayah dia. Siapa ayahnya? Abdullah telah meninggal dunia sewaktu Nabi SAW lahir. Tak lama lepas tu, tinggallah Nabi SAW sebagai anak yatim. Dan ketika mana Nabi digelar sebagai anak yatim ni, ada satu peristiwa sebelum datangnya ibu Halimatus Sa'diyah, iaitu ibu yang menyusukan Nabi SAW. Peristiwa ni sangat mafhum, dan kalau anda nak tahu, ada satu orang kampung daripada suku Bani Sa'diyah, dia datang ke mana? Bani Sa'ad. Dia datang ke mana? Dia datang ke Mekah. Dan orang ni semua daripada Taif, dari satu tempat yang jauh. Mereka datang, memang lazimnya penduduk Arab ni mereka akan menyusukan anak bayi yang masih kecil, dan bayi yang baru lahir biasa akan diberi kepada orang lain untuk disusukan. Apa yang berlaku waktu tu tuan-tuan Allah semua? Semua orang tolak Nabi. Semua orang tak ambil Nabi, semua orang tak nak terima Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi ni anak yatim. Semua orang yang ibu-ibu susuan ni, mereka tak nak ambil anak yatim ni. Mereka tak nak ambil Rasulullah SAW. Tetapi ada satu hamba, nama dia Halimatus Sa'diyah, dan suami dia, ada asalnya dia bawa binatang tunggangan yang perlahan, unta yang sangat perlahan, yang sangat kurus, yang tak larat nak berjalan dengan laju. Dan tuan-tuan mati Allah semua, bila sampai dekat rumah Nabi SAW, bila melihat wajah Nabi SAW, tu rasa cinta. Dan bermula pada saat itu, Halimatus Sa'diyah telah bawa Nabi SAW. Bawa ke mana?
bawa ke kota Taif, di mana di perkampungan Bani Sa'adah. Dan tuan-tuan Allah semua, saya dah alhamdulillah dengan rakam mutawif kami dah pergi dah sana. Suasana kat sana masya-Allah tuan-tuan. Suasana sekeliling tu masya-Allah tabarakallah. Dan tuan-tuan mati Allah semua, apakah yang berlaku waktu saat itu Nabi pun membesar duduk di situ. Ada satu peristiwa yang menyebabkan Halimatus Sa'diyah hantar balik Nabi SAW pulang. Agak-agak apa dia tuan? Ketika mana Nabi SAW sedang bermain dengan budak-budak yang di sana, dan berlakunya datanglah pembedahan, berlakunya peristiwa pembedahan, dibelah dada Nabi SAW buat kali pertama, dicucikan dengan air zam-zam dan dimasukkan dengan hikmah. Dan waktu itu Nabi SAW telah dibawa pulang semula ke kota Mekah dan serahkan kepada Aminah. Selang berapa lama lepas tu, Halimatus Sa'diyah dia rasa rindu kat Nabi. Itu dia buat apa? Dia dapatkan balik Nabi SAW. Dia ambil Nabi SAW balik, tinggallah bersama dengan Halimatus Sa'diyah hanya dalam beberapa tahun. Lepas tu pada usia Nabi SAW 9 tahun diserahkan kembali kepada ibunya Aminah. Baru nak tinggal dengan mak tuan-tuan. Baru nak tinggal dengan ibu yang tersayang, yang tercinta. Tuan-tuan tak apa berlaku. Semasa tinggal dengan bersama ibu yang tersayang, Allah Ta'ala datangkan ujian yang seterusnya. Dan waktu tu Nabi SAW dan ibunya nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Madinah, nak pergi ke Madinah, nak ziarah kubur ayah di Madinah Al-Munawwarah. Apakah yang berlaku tuan-tuan mati Allah semua? Waktu dan saat ini tuan-tuan mati Allah semua, Nabi SAW telah kehilangan ibunya pula. Siapakah dia? Ibunya Aminah. Aminah telah jatuh sakit. Dekat mana? Dekat Abwa. Ketika mana Aminah ni jatuh sakit? Dekat mana? Dekat Abwa. Nabi SAW sedih dan nak pulang ketika itu. Ummu Aiman dia tarik Nabi SAW, dia tarik Nabi SAW, dan Nabi ketika itu memeluk kubur maknya dan dia kata, wahai ibu, saya tak ada siapa-siapa lagi kat dunia ni. Dan Nabi SAW pulang ke Mekah dan tinggal dengan atuk. Selang berapa lama tuan-tuan mati Allah semua, Nabi ikut atuknya pergi berniaga sampai ke Syam. Dan pendeta-pendeta di sana, ada seorang pendeta bagi tahu, dia kata selamatkan pemuda ni, dia sesungguhnya adalah Nabi akhir zaman, dan bawalah dia pulang segera. Dan Nabi SAW pun pulang. Selang berapa lama lepas tu atuk meninggal dunia. Tinggallah pula dengan siapa? dengan pakcik Abu Talib. Tuan-tuan mati Allah semua, kehidupan Nabi SAW membesar dan terus membesar dengan baik. Dan Nabi SAW dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Nabi SAW kali pertama, Nabi SAW menerima wahyu yang kali pertama. Waktu ini adalah waktu kemuncak kepada Nabi SAW diterima sebagai dan diangkat menjadi Rasul. Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW? Nabi SAW dalam beberapa hari, Nabi SAW mengambil keputusan. Nabi buat apa? Nabi berkhalwat di Jabal Nur. Nabi keseorangan di Jabal Nur. Nabi tinggal di Jabal Nur. Kenapa Nabi duduk sana? Kerana ketika itu masyarakat jahiliah ni, mereka dah terlalu melakukan kerosakan, dosa. Dan Nabi SAW tak boleh duduk dalam keadaan begitu. Dan Nabi SAW cari satu tempat yang boleh Nabi tenang dan Nabi keseorangan. Dan di situlah Nabi SAW duduk di mana? Di Jabal Nur tuan-tuan. Di mana? Di Jabal Nur. Tuan-tuan yang boleh dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana Nabi SAW berada di satu bukit yang bernama Jabal Nur, tuan-tuan tahu apa peristiwa yang berlaku? Waktu ni tuan-tuan yang mulia dan mati Allah SWT, ketika mana Nabi SAW berada di bukit Jabal Nur ni, pada satu hari, pada satu ketika, satu malam, datanglah Jibril alaihissalam. Siapakah Jibril? Malaikat yang menyampaikan wahyu. Ketika inilah Nabi SAW melihat Jibril daripada rupa yang asal. Dan Jibril alaihissalam telah memeluk Nabi SAW. Bila dipeluknya Nabi SAW, Jibril kata apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ketika ini tuan-tuan yang mulia dan dikasihi Nabi SAW, apakah yang berlaku kepada baginda Nabi? Tuan-tuan tahu apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW? Dan ketika inilah Nabi SAW dalam keadaan ketakutan. Lalu Nabi turun daripada bukit tersebut, daripada Jabal Nur. Nabi berlari pulang. Ke mana? Ke Mekah, iaitu di rumahnya, iaitu rumah bersama dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha, dia begitu mulianya Khadijah.
dia terus tanya pada Nabi SAW. Dia tak ada tanya macam-macam. Dia kata kenapa. Dan ketika itu Nabi kata zambiluni, selimutkan aku. Waktu tu jugalah tuan-tuan yang mati Allah semua, Nabi SAW telah diselimutkan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah tak tanya apa-apa. Lepas Nabi dah tenang, Nabi dah berehat, barulah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW dengan apakah perkara yang sedang berlaku. Dan tuan-tuan mati Allah semua tahu tak peristiwa ni. Lepas tu bermula dah saat itulah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Dan Nabi SAW pulang dan menceritakan kepada Khadijah. Khadijah pun mencari seorang, iaitu sepupunya, merupakan orang alim, orang Kristian yang alim, ahli kitab. Lalu dia bertanya kepada sepupunya, apakah perkara yang berlaku ni dan apakah maksud dia sebalik tu. Sebab tak kenal kan siapa tu tiba datang kan, daripada mana. Dan waktu tu punya barulah mereka tahu. Dan pendeta ni bagi tahu sebenarnya itulah tanda Nabi akhir zaman dan Nabi SAW telah pun diangkat menjadi Rasul. Selang berapa lama kemudian Nabi rindu untuk bertemu dengan apa? Rindu untuk dapat balik, rindu untuk terima wahyu. Dah lama baru terima wahyu. Lepas tu barulah datang ayat seterusnya. Masya Allah tuan-tuan, mata Allah semua. Bermula saat itu tuan-tuan. Waktu pendeta ni beritahu, dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau satu masa nanti akan diusir daripada tempat kamu. Bahkan mereka nak bunuh kamu. Bahkan mereka akan benci kamu. Bahkan begini dan begini. Bayangkan tuan-tuan mata Allah semua, bila tahu yang dia adalah seorang Rasul, baginda Nabi tahu yang dirinya adalah seorang Rasul, di saat itu dia dapat berita yang dan nanti apakah yang akan berlaku pada what's next masa hadapan. Tuan-tuan mata Allah semua, Nabi SAW terima wahyu ni. Dan Nabi SAW lepas tu, pada umur 40 tahun ni, Nabi mulakan kerja dakwah. Dan orang yang pertama sekali yang telah memeluk Islam adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Siapakah dia? Isteri Nabi SAW. Orang yang Nabi cintai, orang yang Nabi kasih. Siapa lagi yang memeluk Islam antara golongan awalin? Iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tuan-tuan mulai dari mati Allah SWT, Khadijah radhiyallahu anha tinggal bersama Nabi SAW. Bermula saat dan ketika ni, sebelum tu orang semua sayang Nabi, sebelum tu semua cinta Nabi, sebelum tu semua puji Nabi, semua orang kata Nabi Al-Amin, seorang yang jujur dan amanah. Dan waktu Nabi SAW bermula kerja dakwahnya, orang dah mula tolak Nabi SAW. Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku kepada Nabi SAW? Apakah yang telah pun berlaku pada Nabi SAW? Sewaktu Nabi SAW nak sebarkan dakwah, sewaktu Nabi SAW nak sebarkan dakwah ni, orang tolak Nabi, orang herdik Nabi, orang hina Nabi SAW. Nabi dibaling dengan batu, Nabi dibaling dengan najis, sehingga kan Nabi SAW tidak pernah marah pun mereka. Dan Nabi kata selamat, sesungguhnya mereka ni tak tahu. Tuan-tuan, Nabi SAW begitu sayangkan kita tuan-tuan. So apakah berlaku lepas tu? Nabi SAW dalam peristiwa Nabi dipulaukan di Syi'ir Abi Talib. Nabi dipulaukan di Syi'ir Abi Talib bersama dengan penduduk Islam ketika itu. Mereka tak makan, mereka tak minum, mereka tak boleh berniaga, mereka tak boleh berkahwin dengan penduduk Mekah. Dan apakah berlaku waktu tu? Dan sahabat bagi tahu ketika itu, najis kami ni seperti tai-tai kambing je. Tak ada apa makanan nak dimakan. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan yang mulia dan mata Allah SWT, hari ini kita ucapkan rasa syukur di atas rasa rindu kita kepada Nabi SAW. Lepas tu saya sambung dulu cerita. Dan Nabi sebarkan dakwah sehingga Nabi SAW mendapat tantangan hebat. Antara insan yang telah pada tahun kesedihan, ini tahun yang anda semua kena ingat, nama dia Al-Muhazan. Ada satu tahun nama dia tahun kesedihan, Al-Muhazan. Ketika ni Nabi kehilangan dua orang insan. Yang pertama pakciknya Abu Talib. Ketika mana pakciknya Abu Talib nak meninggal dunia, dia kata, wahai Muhammad, aku sokong perjuangan kamu, tapi aku bersama dengan agama nenek moyangku. Dan ketika itulah Nabi kehilangan Abu Talib, iaitu bapa saudara yang disayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, yang insan yang kedua, Nabi kehilangan Khadijah radhiyallahu anha. Sewaktu Khadijah radhiyallahu anha nak wafat, Nabi melihat Khadijah, Nabi kata, wahai Khadijah, ada 300 tampal kat pakaian kamu. Ada berapa tampal? Ada 300 tampal.
Tuan-tuan boleh bayang tak, ada 300 tampal pada baju Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anhu. Dan waktu ni tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 300 tampal. Bertampal-tampal kan, masya-Allah. Lepas tu tuan-tuan, Khadijah radhiyallahu anha, dia telah bagi tahu kat Nabi, ya Rasulullah, seandainya aku tiada nanti, kalau tak ada apa-apa untuk, kalau kamu tiada keperluan, tak ada wang, tak ada apa-apa untuk digunakan untuk meneruskan perjuangan agama Allah ni, koreklah lubang kubur aku, ambillah tulang belulangku. Tuan yang mulia mata Allah SWT boleh bayangkan bagaimana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan waktu ni tuan-tuan, Khadijah telah mendapat salam daripada Allah Azza wa Jalla. Dan tuan-tuan mata Allah semua, lalu Khadijah pun pergi, Khadijah meninggal dunia, wafat. Dan selepas tu Nabi kehilangan insan yang paling Nabi sayang. Dengan harapan Nabi nak ubat kelukaan, Nabi nak ubat rasa sedih ni. So Nabi pergi ke mana? Nabi pergi ke Taif. Semasa Nabi SAW tiba di Taif, dengan harapan penduduk Taif akan terima Nabi, bila sampai kat bumi Taif, mereka telah tolak Nabi, mereka hina Nabi, mereka telah kumpulkan budak-budak nakal untuk baling batu kat Nabi SAW. Sehingga berdarah Nabi SAW, darah Nabi SAW mengalir penuh dekat capal baginda Nabi SAW yang mulia. Bergenang, dan tuan-tuan mata Allah semua, mengalirnya darah Nabi sehingga dikatakan dalam riwayat, Nabi tahan darah itu supaya jangan jatuh ke tanah, kerana Nabi risau, Nabi takut seandainya darah itu jatuh, maka Allah Ta'ala akan murka dan bumi Taif akan dihancurkan. Ketika itu datanglah malaikat penjaga gunung. Dia tanya kat Rasulullah, ya Rasulullah, mereka ni dah keterlaluan, nak tak aku terbalikkan kota Taif ini? Nak tak sekiranya aku terbalikkan kota Taif ini? Bila dengar kisah tu, Nabi dalam keadaan yang berdarah-darah, berlumuran dengan darah, dan Nabi bangun, Nabi kuatkan diri dia. Nabi kata, wahai malaikat, nanti dulu aku masih berharap akan adanya benih perjuangan agama Islam daripada zurat keturunan mereka. Dan berkat kata-kata doa Nabi ini, maka tanah Taif itu subur sampai sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan yang mulia dikasihi Nabi SAW. Dan selesai di Taif, Nabi pulang membawa kesedihannya. Tetapi dalam perjalanan ada seorang yang telah masuk Islam, iaitu hamba Allah yang bernama Adas telah pun memeluk Islam dan mengucapkan kalimah syahadah. Dan Nabi pulang ke Mekah. Bila Nabi pulang ke Mekah, tuan-tuan mata Allah semua, Allah Ta'ala telah jemput Nabi. Dalam kesedihan itu, Allah datangkan utusan, iaitu Jibril. Dan Allah jemput Nabi SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi SAW telah diperjalankan dalam masa satu malam daripada kota Mekah menuju ke Madinah. Daripada Madinah menuju ke Masjid Al-Aqsa. Dan bila sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi SAW Isra' wal Mi'raj. Dan situlah bermula perjalanan Nabi Mi'raj, naik ke langit daripada Al-Aqsa sampailah langit ke-7. Dan bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi duduk di satu tempat, iaitu Sidratul Muntaha, tempat kemuliaan bagi Nabi SAW. Dan Nabi bertemu dengan Allah SWT. Nabi telah melihat keadaan ahli syurga, Nabi diperlihatkan keadaan ahli nar. Perbahasan cerita ni sangat panjang, tuan-tuan. Dan selepas tu, tuan-tuan Allah semua, Nabi pulang, Nabi turun. Dalam hanya satu malam, Nabi sampaikan pada kota Mekah. Dan ketika itu Abu Jahal kata, wahai Muhammad, kamu ada benda nak diceritakan ke? Kalau gitu biar aku kumpulkan semua penduduk Mekah. Dengan harapan Abu Jahal kumpulkan tadi, dia ingat orang takkan percaya. Dan di saat itu, ketika mana Nabi telah sampaikan, Abu Jahal tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, adakah kau percaya kata-kata Nabi? Ya, aku percaya. Apa yang keluar daripada lidah dan mulut Nabi SAW, aku percaya. Dan bermula saat itu, Abu Bakar ni mendapat gelaran As-Siddiq. Tuan-tuan yang mulia dalam mata Allah SWT, Nabi tidak pernah give up dengan perjuangan Nabi. Nabi terus berjuang. Berjuang sebarkan agama, sehinggalah agama tersebar dengan secara terang-terangan. Waktu ini sangat dahsyat hentaman dan juga siasaan yang Nabi SAW dapat ketika mana Nabi SAW sujud dan solat depan Baitullah Kaabah. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Abu Jahal datang dengan penuh kebencian. Dia letak perut unta yang busuk, dia letak atas badan Nabi SAW. Dan waktu tu Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW yang masih kecil, dia alihkan perut unta ni dan dia kata, wahai ayah, siapa yang tergamak buat macam ni pada ayah? Wahai ayah, siapa yang tergamak buat begini kepada ayah? Dan waktu tu, tuan-tuan mata Allah semua,
Fatimah radhiyallahu anha alihkan pun unta yang busuk tadi, dan Nabi SAW bangun dengan penuh, pulang ke rumah, dan Nabi SAW menerima dengan sabar. Sampai satu masa Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Nabi dan Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW telah sampai waktu untuk hijrah. Dan waktu ni tuan-tuan, kita dah masuk part hijrah. Saya cerita ni secara ringkas, sebenarnya kalau ikut cerita lagi panjang tuan-tuan. Nabi telah mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Maka satu petang, satu ketika Nabi bertemu dengan siapa dia? Nabi bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, telah sampai perintah hijrah untuk kita. Dan malam ini kita akan mulakan perintah hijrah. Tuan-tuan, pada satu malam yang hening, waktu ini orang penduduk Mekah telah berbincang. Mereka telah buat satu mesyuarat. Apakah yang patut dilakukan kepada Muhammad ini? Datang satu suara iaitu syaitan yang menyerupai manusia ketika itu memberi cadangan supaya bunuh sahaja Muhammad. Satu malam, datanglah penduduk-penduduk Mekah yang mereka terdiri pada orang pembesar-pembesar, orang-orang muda yang berbadan sasa, yang kuat-kuat. Mereka duduk depan rumah Nabi SAW. Ketika itu Nabi telah mendapat petunjuk daripada Jibril AS. Allah telah sampaikan petunjuk ini, dan ketika itu Nabi nak keluar dan Nabi membaca وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Lalu ditaburkan seperti pasir di atas kepala mereka, lalu mereka tertidur. Tuan-tuan, mereka tertidur dan mereka bila bangun, mereka lihat, mereka nak tikam dekat selimut atau tempat baringan Nabi SAW tu, ada seorang kawan dia tahan, dia tengok ada Saidina Ali dalam selimut tersebut. Nabi SAW mulakan perjalanan hijrah Nabi. Dan Nabi bayangkan Nabi dan sahabat Nabi, mereka kena tinggalkan tempat mereka sayang, mereka tinggalkan tempat mereka sayangi, mereka tinggalkan harta benda, dan mereka terus bergerak ke Madinah. Nabi SAW tak terus pergi ke Madinah. Apa yang berlaku pada Nabi? Nabi telah tinggal di dalam satu gua iaitu Jabal Sur. Ketika mana Nabi berada di Jabal Sur, tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku kepada junjungan yang mulia Nabi SAW? Ketika itu ada satu lubang. Dan ketika itu kawasan tersebut telah ditutupi, pintu gua tersebut telah ditutupi dengan burung merpati yang tengah buat sarang dan juga laba-laba. Itulah pertolongan yang diberikan oleh Allah SWT. Abu Jahal bagi tahu, kalau siapa yang dapatkan Muhammad ini, aku akan hadiahkan dia sebanyak 100 ekor unta. Tentu boleh bayang tak betapa banyaknya hadiah yang mereka akan dapat kalau mereka dapat tangkap Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Dan waktu tu, ketika mana Abu Bakar mendengar tapak kaki orang yang paling hampir dekat dengan pintu gua. Ketika itu Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, kenapa wahai Abu Bakar? Aku risau seandainya kalau mereka tunduk sikit, mereka pasti akan melihat kita. Ketika itu Nabi bagi tahu, di antara kita berdua ini, yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti melihara kita. Dan ketika itu Nabi bagi tahu kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa sedih, tuan-tuan baca la tahzan innallaha ma'ana. Tuan-tuan pegang tangan kanan, letak kat di sini, kata la tahzan innallaha ma'ana. Waktu ni kalau kita dipenuhkan ujian, waktu ni kalau anda rasa penuh dengan ujian, cabaran, anda pegang badan masing-masing, pegang bahu masing-masing, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tuan-tuan mati Allah semua. Nabi mulakan perjalanan dakwah dengan sirah, dan Nabi SAW tinggallah di Madinah dalam beberapa tahun yang agak lama, dan termulalah tersebarnya Islam. Dan bila Islam tersebar, tuan-tuan, sehingga mereka dapat Fathul Mekah, berlakunya Fathul Mekah, mereka dapat tawan semula kota Mekah. Dan berkat pengorbanan tuan-tuan mati Allah semua, akhirnya Islam tersebar sampai kita sekarang. Tuan-tuan mati Allah semua, kalau nak bayangkan bagaimana kesedihan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Yang terakhir ni, kisah yang terakhir daripada saya ialah tentang Sayyidina Bilal. Tuan-tuan tahu tak Sayyidina Bilal? Bilal antara sahabat Nabi yang terlalu banyak berkorban untuk Nabi SAW. Betapa rindunya Sayyidina Bilal kepada Nabi SAW, sehingga kan waktu Nabi SAW wafat, Bilal mengambil keputusan untuk berhenti daripada jadi muazzin Nabi. Bilal dia berhenti daripada jadi muazzin Nabi SAW. Apakah yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Tuan-tuan tahu tak, masa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dia mendapat berita kewafatan Nabi SAW, dia cakap ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, izinkan aku untuk berhenti daripada jadi muazzin Nabi SAW. Abu Bakar bertanya, wahai Bilal, kenapa kau nak berhenti?
Kerana aku rindu dan sayang pada Nabi SAW, aku tak boleh berada di sini lagi kerana aku begitu cinta dan rindu kepada Nabi SAW. Lalu Bilal balik ke negara dia, Syam, dalam beberapa bulan yang agak lama. Sehingga satu malam, tuan-tuan, Nabi SAW datang dalam mimpi Bilal. Wahai Bilal, betapa kerasnya hati kamu. Kamu tak rasa rindu dekat aku ke, wahai Bilal? Kamu tak rasa rindu dekat aku ke? Di saat itu Bilal bangun dalam keadaan menangis, tak isak-isak. Dia bangun, dia menangis. Dia tunggang kuda, ada kata dia unta ataupun kuda. Dia terus menunggang sampai ke dia tak ingat dia punya penat, lelah dia, sakit dia punya rasa rindu dia. Dan rasa rindu dia membuat-buat sehingga kan dia teruskan perjalanan dia. Dia teruskan perjalanan dia, tuan-tuan. Apakah berlaku pada dirinya, tuan-tuan mata Allah semua? Sehingga dia sampai depan dia nampak saja Masjid Nabawi. Dia nampak saja Masjid Nabawi. Dia begitu rindu dan dia mengalirkan air mata tak isak-isak. Dan di saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu nampak Bilal, dan Abu Bakar memeluknya dan bagi tahu, wahai Bilal, kenapa kamu menangis ni? Tangisan kamu tak seperti biasa. Aku menangis kerana aku rindu dan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, nak tahu tak satu perkara? Orang yang menangis kerana rindukan Nabi SAW tidak akan pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Betul ke, wahai Abu Bakar? Benar ya Bilal, benar ya Bilal. Bila dengar begitu, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu berhenti daripada menangis. Dan ketika itu datang cucu Nabi, iaitu Hasan dan Husain. Pakcik, kami dah lama tak dengar pakcik azan. Boleh tak pakcik azan? Ini permintaan kami. Boleh tak pakcik azan? Ya Allah, ya Allah, di saat mana aku begitu rindu dan cinta pada engkau, pada Rasulullah SAW, kau telah hadirkan seseorang yang mengingatkan aku tentang Nabi SAW, iaitu cucu Nabi. Dan bila tak berani nak tolak permintaan cucu Nabi, dan ketika itu dia naik di atas mimbar di Masjid Nabawi, dia pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada laungan pertama, semua ahli Madinah ni keluar. Pada laungan yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua penduduk Madinah mengalirkan air mata. Pada perkataan yang seterusnya, asyhadu an la ilaha illallah, sampai perkataan asyhadu anna Muhammad, Bilal rebah dan pengsan, lalu tak boleh nak bergerak dan berkata apa-apa. Setelah bangun, Umar bertanya, wahai Bilal, lanjutkan azan. Kenapa kamu berhenti, wahai Bilal? Kenapa kamu sehingga pengsan? Ke mana aku menyebut perkataan Muhammad, aku lihat seperti mana Nabi SAW sedang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Tuan-tuan, apakah makna di sebalik kisah ini? Ini adalah makna cinta. Begitu cinta dan sayangnya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari ini sejauh mana kita kata kita rindu kat Nabi? Hari ini sejauh mana kita kata kita rindu kat Nabi SAW? Dan sejauh mana kita telah pun buat suruhan Nabi SAW? Adakah kita benar-benar melakukan apa yang Nabi perintahkan? Apakah kita benar melakukan apa yang Nabi SAW lakukan, dan kita meneruskan perjuangan kerja dakwah Nabi SAW? Dan mati Allah semua, jangan pernah give up untuk meneruskan kerja dakwah Nabi SAW, kerana perjalanan hidup kita ni sangat panjang lagi, tuan-tuan. Dan tuan-tuan mati Allah semua, jadilah insan yang paling bagus, jadilah insan yang paling terbaik, jadilah orang yang begitu rindu dan cinta pada Nabi SAW. Tuan-tuan mati Allah semua, Allah SWT sayangkan kita lebih dari sesiapa sayangkan kita semua, dan Nabi juga menyayangi kita lebih segala-galanya, tuan-tuan mati Allah semua. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, bermula pada saat ini, banyakkan selawat kepada Nabi SAW, banyakkan berdoa dan memohon ampun kepada Allah SWT. Moga-moga satu masa, satu keadaan, satu ketika Allah izinkan kita semua untuk kembali ke Madinah. Berapa orang dapat pengajaran daripada kisah ni? Berapa orang dapat pengajaran daripada apa yang saya sampaikan pada pagi ni? Masya Allah, boleh komen dekat bawah. Saya nak tengok sikit berapa orang yang dapat sesuatu. Berapa orang yang dah dapat sesuatu pagi ni? Masya Allah, tabarakallah. Berapa orang nak pergi Madinah? Cuba angkat tangan. Saya. Berapa orang nak pergi Madinah? Boleh tak komen di bawah? Saya. Berapa orang nak pergi Madinah? Ada tak yang nak pergi Madinah? Berapa orang nak pergi Mekah? Berapa orang yang sebenarnya dia cita-cita nak pergi Madinah? Cuba anda tulis kat ruang komen. Saya nak pergi Mekah, Ustaz. Saya nak pergi Madinah. Tulis kat ruang komen. Ya Allah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Ali Hakim, izinkan saya untuk pergi ke Mekah, Madinah. Berapa orang yang tak pernah pergi Mekah, Madinah? Siapa-siapa yang tak pernah pergi, anda boleh buat apa yang saya cakap ni. Pertama, bermula pada saat ini, buat segala suruhan yang Nabi suruh. Yang kedua, sejauh mana kita betul-betul cinta dan rindu dekat Nabi. Kalau anda kata rindu kat Nabi,
Apakah yang anda lakukan seharian? Banyak tak selawat kat Nabi? Banyak tak ingat Nabi? Dan apakah persediaan yang kita nak buat untuk bertemu kekasih Allah, berziarah Nabi SAW? Apakah persediaan kita? Adakah kita dah bersedia nak pergi ke Madinah? Adakah kita semua hanya kata-kata di bibir sahaja? Adakah kita ni hanya cakap-cakap sahaja? Adakah kita lakukan betul-betul? Ramai kata saya, Masya Allah. Jadi siapa yang cakap saya ni, saya yakin percaya anda semua pasti Allah Ta'ala akan pilih. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, pagi tadi saya ada post satu video. Siapa nak tengok video tu ni, kejap lagi lepas bilan ni boleh tengok. Video ni adalah video saya last kali berada di Madinah. Dan waktu tu tuan-tuan, ketika saya buat live, saya kata, Ya Allah, mungkin ini adalah hari terakhir saya di Madinah. Ya Allah, jemputlah saya lagi untuk datang ke sana. Tuan-tuan minta Allah semua, memang betul itulah adalah kali terakhir saya. Sebelum sampai sekarang, hampir masuk 9 bulan dah saya tak ke sana. Tuan-tuan tahu tak betapa rindunya saya pada tanah haram Mekah Madinah ni. Jadi tuan-tuan, kalau anda tak pernah pergi sana, tanya kat diri, Ya Allah, bila saya nak pergi? Ya Allah, macam mana saya nak pergi? Ya Allah, saya ingin saya nak pergi Madinah. Ya Allah, saya nak pergi Mekah. Ya Allah, saya nak pergi Madinah. Ya Allah, saya nak pergi Mekah, saya nak pergi Madinah. Ya Allah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Hakim, izinkan saya untuk sampaikan diri saya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, saya dah tengok macam-macam orang saya jumpa, antaranya jemaah-jemaah saya. Dia begitu berharap untuk pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Dia sangat berharap. Tuan-tuan boleh tak tulis kat komen, bila tuan-tuan nak pergi Madinah Mekah tu? Saya nak anda tulis kat komen. Dan kenapa anda nak pergi? Kadang-kadang kita tak tahu sebab. Adakah kita pergi Madinah sebab kita melihat orang pergi sana? Adakah kita pergi Madinah sebab apa tuan-tuan? Boleh tak tuan tuliskan dekat ruang komen? Saya nak pergi Madinah kerana tu dekat ruang komen. Saya nak baca anda punya komen sekejap. Dah tulis ke? Rindu sangat-sangat berlarian menuju ke Raudhah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, saya nak bagi satu perkara. Adakah kita ni betul-betul dah bersedia nak pergi sana? Tanya kat diri kita. Saya nak tanya pada anda. Adakah anda dah betul-betul buat? Adakah anda dah betul-betul dah ready nak jadi tetamu Allah? Baik, saya nak kongsikan sikit yang pertama. Kalau tuan-tuan teringin nak pergi Madinah, kalau tuan-tuan teringin nak pergi jumpa Nabi SAW, perkara pertama anda kena buat adalah anda sediakan satu tabung. Tabung khas, memang khusus. Rindunya nak jumpa Nabi, nak bersama dengan Nabi. Kerana Nabi lah kita mengenal Allah, mengenal kebenaran. Tahniah Kak Arina, Masya-Allah. Jadi dalam hadis Nabi SAW, man zarani fi hayati. Tuan-tuan ingat ni? Man zarani fi hayati aw ba'da wafati wajabat lahu syafaati. Siapa yang menzari aku ketika mana aku masih ada ataupun aku telah tiada, maka wajib syafaat baginya. Tuan-tuan, Nabi banyak korban kat kita. Nanti ke akhirat nanti kita semua nak dapat syafaat Nabi. Ke akhirat nanti kita semua berharap kita ni dapat syafaat Nabi. Tapi sejauh mana amalan kita untuk berada di sana? Adakah anda betul-betul bersedia untuk mendapat syafaat kekasih Allah yang paling mulia, iaitu Nabi SAW? Tuan-tuan mati Allah semua, tuan-tuan nak dengar kisah yang terakhir? Berapa kali akhir dah kan? Tak apa kan? Cuti kan? Bila lagi selalu dengar cerita Nabi lah.
Tak salah kan? Tapi kalau anda ada hal urusan lain, tak apa. Saya tak kisah pun. Saya nak cerita pada orang nak tahu je. Tuan-tuan, Nabi SAW masa akhir hayat Nabi SAW, kisah ni sebenarnya adalah kisah sirah. Mungkin apa yang saya sampaikan ni, kalau anda dengar lain, mungkin itu ikut daripada pengetahuan ilmu seorang ustaz tu lah yang menyampaikan. Ini apa yang saya sampaikan ni sekadar ilmu yang saya tahu. Tuan-tuan mati Allah semua, waktu hari akhir Nabi SAW sebelum Nabi wafat, ini kisah sebelum Nabi wafat. Dan waktu ni, minggu-minggu terakhir ni, sahabat Nabi semua menunggu kedatangan Nabi SAW di Masjid Nabawi. Mereka rindu kat Nabi sebab dah lama tak jumpa Nabi. Sahabat ni dia begitu bercinta dengan Nabi, sehingga kan kalau sehari tak jumpa, rasa dia Masya Allah, rasa lama sangat. Sahabat Nabi punya cinta kat Nabi SAW. Nabi diuji dengan satu kesakitan, dan sakit Nabi ni sakit yang sukar diungkap. Dan waktu tu berpeluh-peluh dahi Nabi SAW. Dan ada satu ketika Nabi menunjuk ke arah masjid, dan rumah Nabi ni, kalau tuan-tuan tahu makam Nabi SAW sekarang ni adalah rumah Sayyidatina Aisyah. Di situlah kedudukan, bila buka tingkap boleh nampak sahabat tengah sembahyang. Nabi begitu suka dan gembira. Waktu tu Nabi minta izin, Nabi minta tolong daripada Bilal dan juga Sayyidina Ali, papah Nabi SAW. Waktu itulah Nabi SAW berada, Nabi jadi imam buat kali yang terakhir. Dan ketika mana Nabi jadi imam ni tuan-tuan, selepas Nabi dah jadi imam, Nabi dah beri salam, semua diam. Suasana ketika tu lain. Dan semua menanti bilakah Nabi nak memberikan khutbah. Semua nak mendengar kata-kata Nabi SAW. Sebab mereka begitu rindu kat Nabi. Mereka tak boleh bayangkan mereka akan kehilangan insan yang paling mulia. Waktu tu Nabi bagi tahu, wahai sahabat-sahabatku, adakah aku telah sampaikan, wahai sahabatku, di kalangan kamu semua ni, ada tak aku berhutang dengan kamu? Ada tak apa-apa yang aku telah berhutang dengan kamu dulu satu ketika dahulu? Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku pada Nabi SAW bila dengar kisah ni? Ada seorang sahabat nama dia Akashah. Dia bangun, dia angkat tangan, dia kata, Ya Rasulullah, kamu pernah terlibas kat belakang aku ketika mana dekat perang Badar. Dan rasa sakit tu sampai sekarang ya Rasulullah. Aku nak tuntut bela balik. Sahabat Nabi masa tu tak puas hati dengan sahabat seorang ni. Terutama Sayyidina Umar, dia bangun dan dia marah. Dia kata, kenapa kau sanggup buat macam ni? Nabi sedang tak sihat, Nabi sakit. Kenapa kau sanggup nak tuntut bela dengan Nabi SAW? Ketika itu sahabat ni kata, ya Rasulullah. Dan masa tu Nabi kata, biarkan dia, teruskan dia datang ke depan. Dan sahabat ni datang ke depan, ya Rasulullah, waktu tu aku tak pakai pakaian, kau tanggal pakaian kamu. Nabi pun menanggalkan bahagian badannya, dan ternampaklah tanda nubuwah pada Nabi SAW. Lepas tu sahabat ni kata, ya Rasulullah, dulu kau gunakan tongkat, hari ni aku tak pegang apa-apa. Nabi bagi tongkat dia dekat sahabat ni. Lalu sahabat tadi seperti mana menghayunkan tongkat itu nak pukul Nabi SAW, nak balas balik. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Waktu tu bila dihayunkan tongkat tersebut, dilepaskan oleh sahabat ni, lalu dia peluk Nabi SAW. Dia peluk dengan begitu seronok sekali. Dia peluk Nabi, dia cium pada tanda nubuwah Nabi, tanda kenabian dari Nabi SAW. Dia peluk dan cium Nabi SAW. Tuan-tuan tak apa yang berlaku waktu tu? Bila dia telah mana dia peluk dan cium Nabi SAW, apakah yang berlaku? Dan waktu saat ketika ni tuan-tuan, waktu saat ketika ni Nabi kata, barang siapa yang telah tercium kulit dengan kulit aku, maka haramlah neraka baginya. Tuan-tuan, hari ni kita nak cium tangan Nabi SAW, Nabi dah tinggalkan kita 1442 hijrah yang lalu. Lama tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah semua. Lalu Nabi pulang ke rumah dan Nabi berehat. Sampai satu masa Nabi dah tak larat, tak boleh pergi ke Masjid Nabawi lagi. Dan waktu akhir-akhir kehidupan Nabi SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyangkakan Nabi dah semakin pulih. Lalu Abu Bakar meneruskan kerjanya seperti biasa. Dia pergi ke kebunnya, dia buat kerja macam biasa. Dan rupanya waktu saat itu adalah hari-hari akhir Nabi SAW. Pada satu masa,
pintu rumah Nabi SAW telah diketuk. Ketika itu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha membuka pintu jendela tersebut dan dia tengok ada dua orang pemuda berpakaian putih lelaki, dua pemuda lelaki yang dia tak kenal, tak pernah tahu pun siapa, tapi dia melihat pemuda ini. Fatimah rasa seram sejuk dan Fatimah bagi tahu kat Nabi, ya Rasulullah, ada orang kat luar dan aku tak izinkan dia masuk kerana aku tak kenal dia. Ketika itu Fatimah bagi Rasulullah kata, wahai Fatimah, jemputlah ia masuk, sesungguhnya dia adalah malaikat maut. Tuan-tuan mati Allah semua. Dan Fatimah dapat, dan ketika itu Fatimah berkata, ya wahai ayah, aku tak sanggup lagi melihat keadaan kau begini wahai ayah. Wahai Fatimah, selepas ni kamu tak akan tengok lagi keadaan ayah begini. Dan Fatimah sedih, dan ketika itu Rasulullah bagi tahu, wahai Fatimah, selepas aku yang akan menyusul adalah engkau. Bila dengar kata-kata Nabi ni, yang selepas ni akan pergi adalah Fatimah. Fatimah sangat gembira kerana Fatimah tahu selepas ni dia akan mengikuti ayahnya yang tersayang. Dan tuan-tuan mati Allah semua, ketika mana datangnya malaikat maut dan Nabi bertanya, wahai malaikat, di manakah sahabatku Jibril? Di manakah sahabatku Jibril yang selalu bersama dengan aku? Adakah Jibril tidak hendak melihat aku? Dan ketika itu Jibril pun turun. Wahai Jibril, ke manakah kamu? Kenapa kamu tidak bersama dengan aku ketika ini? Dan Jibril bagi tahu, siapa yang sanggup melihat kekasih Allah pada saat yang terakhir ini disentap nyawanya. Tuan-tuan mati Allah semua. Dan tuan-tuan mati Allah semua, tuan-tuan tak apa berlaku. Wajah Nabi masih sedih dan ketika itu Jibril sampaikan satu berita gembira. Wahai kekasih Allah, sesungguhnya umat kamu akan masuk syurga lebih awal berbanding umat yang lain. Menyebabkan Nabi gembira dan seronok. Nabi bagi tahu, ummati, bagaimana umatku. Tuan-tuan mati Allah semua, waktu ditarik nyawa Nabi perlahan-lahan, Nabi menunjukkan tangan kanan begini, Ar-Rafiqil A'la, Tuhan yang maha lunak lagi maha tinggi, Ar-Rafiqil A'la. Tuan-tuan mati Allah semua. Dan ketika itu Nabi bertanya, wahai malaikat pencabut nyawa, beginikah sakitnya mati ni? Adakah beginikah sakitnya mati ni? Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah kekasih Allah. Kematian kamu telah dikurangkan sebanyak 70 kali ganda. Kaifa ummati? Bagaimana umatku? Tuan-tuan, Nabi nak meninggal dunia, Nabi nak wafat, tapi Nabi fikirkan kita. Kaifa ummati? Bagaimana umatku? Tuan-tuan mati Allah SWT. Tuan-tuan tahu tak, waktu ini malaikat mencabut nyawa, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya kau kekasih Allah, kesakitan maut bagi kamu telah dikurangkan sebanyak 70 kali ganda. Dan Nabi kata, kalau begitu timpakan segala kesakitan mati umatku kepada diriku. Tuan-tuan, begitu kasihnya, sayangnya Nabi, sehingga masa Nabi nak wafat, Nabi nak pergi, Nabi suruh kesakitan mati itu ditimpakan kepada dirinya. Tuan-tuan mati Allah semua, malaikat bagi tahu semuanya, semua orang, semua manusia akan merasai sakit kematian itu dan tak ada siapa pun boleh terlepas daripadanya, dan semua akan rasa kesakitan mati itu. Tuan-tuan mati Allah semua. Dan bila ditarik nyawa Nabi SAW, terkeluarlah haruman bau kasturi yang wangi. Dan ketika itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berada di riba pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah merasakan bahunya makin berat dan Aisyah tahu Nabi dah tak ada. Lalu Aisyah bagi tahu kat Sayyidina Ali, wahai Ali, pergi bagi tahu Abu Bakar, kata ada musibah, jangan kata Nabi dah tak ada. Tuan-tuan, Abu Bakar radhiyallahu anhu bila dengar musibah, dia akan segera jumpa Nabi. Dia pun datang, buka pintu rumah Nabi. Dia datang kat Nabi, dia tengok Nabi telah pun tiada. Dan ketika itu dia mencium Nabi SAW, keluarnya peluh daripada dahi Nabi yang mulia. Dan ketika dia cium Nabi SAW buat kali yang terakhir, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, harumnya peluh kamu seperti kamu masih ada lagi. Tuan-tuan, itulah hari terakhir bagi Nabi SAW.
Dan sahabat-sahabat Nabi, ada yang tak boleh terima berita ni, ada yang sedih, ada yang pergi bersama dengan Nabi SAW juga. Ada seorang sahabat Nabi, Umar kata, siapa yang kata Nabi wafat, aku akan pancung dia. Dan ketika itu Abu Bakar sampaikan satu perkara, wahai Umar, kalau kau sesungguhnya Nabi ini adalah Rasul, kalau kau mencintai Allah, Allah itu kekal selama-lamanya. Dan semua anak Adam ni pasti akan kullu nasin za'iqatul maut. Semua anak Adam ini pasti akan menemui sakitnya mati ini. Tuan-tuan mati Allah semua, kita semua akan pergi, kita semua akan meninggal dunia, kita semua akan mati. Dan apakah persediaan kita menuju ke tempat kematian itu, dan apakah persediaan kita untuk kali terakhir? Apakah persediaan kita untuk ke Madinah? Jadi tuan-tuan mati Allah semua, moga pagi ni kita penuh dengan rasa syukur pada Allah. Dan tuan-tuan mati Allah semua, saya tanya tadi berapa orang yang tak pernah pergi Madinah. Anda tulis kat ruang komen, bilakah anda nak pergi? Bilakah anda teringin nak pergi Madinah? Tuan-tuan pergilah. Pergilah tuan-tuan. Jangan tangguh-tangguh lagi. Kalau anda terpaksa habis duit pun untuk pergi Madinah, pergi tuan-tuan. Mungkin waktu anda pergi itulah waktu anda pernah dapat kemuncak kenikmatan tu, berada di Madinah. Alhamdulillah, Allah izin saya dah 50 kali saya ke sana. Dan hampir setiap bulan, baik tak silap saya, kalau Rabiul Awal saya akan berada di sana. Setiap bulan tuan-tuan, hampir kata lebih kurang setiap tahun untuk sambutan Maulid Nabi saya berada di Madinah. Cuma tahun ni tuan-tuan adalah tahun, bagi saya adalah satu tahun kesedihan juga, sebab tak dapat berada di sana. Apa pun tuan-tuan mati Allah semua, saya harap tuan-tuan tahun depan selesai Covid ni, saya harap sangat anda semua 50 orang yang bersama saya ni, saya doakan 50 orang ni Allah jemput satu bas ni terus bersama saya. Boleh sama-sama insya-Allah. Nanti bila tarikh dah ada, penerbangan dibuka, saya akan bagi tahu jadual saya lah. Waktu ni mungkin saya tak bagi tahu lagi lah. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, saya adalah Mutawif Andalusia Travels. Saya telah bimbing lebih 2,000 jemaah dan macam-macam jemaah saya jumpa. Satu saya nak bagi tahu. Pertama, sebelum nak ke Madinah, pertama sekali, boleh lagi dengar? Yang pertama, persediaan ilmu. Ada 3 bulan dari sekarang. Kalau tuan-tuan perempuan nak jadi orang yang betul-betul bila berada depan makam Nabi, bila berada di Madinah, bila dia berada di Mekah, dia betul-betul feel perasaan tu. Dia betul-betul rasa dia seorang jemaah. Dia bukan sekadar pergi sahaja, dia betul-betul rasa dia ni jemaah umrah. Tolong cari ilmu. Macam-macam ilmu ada kat YouTube, ada kat internet, ada kat Google, ada dekat buku, ada kat kitab ada. Belajarlah. Carilah apa-apa ilmu tentang umrah, tentang ziarah, tentang perjalanan, tentang persediaan. Dan anda juga boleh masuk dalam Telegram channel saya, Perkongsian Ustaz Saif. Nanti habis live ni saya akan letak dekat link kat atas tu. Tuan-tuan masuk kat situ, tuan-tuan akan lihat perkongsian-perkongsian saya yang lepas. Pertama, ilmu tuan-tuan. Saya kadang-kadang sedih lah tengok orang kalau pergi sana tak ada ilmu. Dia tak rasa nikmat tu. Dia tak rasa feeling dia berada di sana. Dia sekadar bayar 7,000, 6,000, lepas tu habis macam tu je. Dia tak rasa nak betul-betul sungguh-sungguh berdoa dekat dalam Raudah. Tuan-tuan tahu betapa nikmat indahnya suasana dalam Raudah tu. Raudah tu tuan-tuan. Ya Allah, macam mana saya nak kata Alhamdulillah setakat ni tak ada satu pun doa saya belum makbul. Masa saya berada kat sana, saya doa dan Alhamdulillah semua mustajab doa. Sebab sana memang betul-betul tempat mustajab doa, tuan-tuan. Mungkin kita kat sini doa kita tak cukup kuat, tapi kalau anda berada di sana, anda nak anak ke, anda nak dunia, anda nak harta, anda nak kaya, minta lah. Ada jemaah saya tanya, Ustaz, tak apa ke minta nak kaya ni? Boleh. Jangan jadikan kekayaan itu sebagai benda yang menghalang kita. Tapi bila dah jadi kaya, ingat orang lah, ingat bantu orang. Itu niat sebenarnya. Pertama, ilmu. Yang kedua, anda perlu dibimbing oleh ustaz, mutawif ataupun guru-guru yang betul-betul akan bawa anda ke tempat yang membawa anda penuh rasa kerinduan, kecintaan kepada Nabi SAW. Itu yang kedua. So, bijaklah memilih package sebagainya. Saya tak boleh nak cadang lah mana terbaik, mana bagus. Yang pasti semua ustaz-ustaz yang ada semua bagus-bagus lah. Semua orang yang bawa umrah ni
Saya yakin percaya mereka adalah insan-insan terpilih. Jadi saya salah seorang lah insan terpilih daripada 300 mutawif Andalusia. Dan waktu ketika saat ni kami diuji 9 bulan tak boleh pergi, 9 bulan tak ada income daripada sumber pendapatan terbang ke sana. Tapi kami sangat yakin, saya sangat yakin dan percaya rezeki Allah tu luas. Saya sangat percaya buka saja 2021, selesai saja COVID-19, kita semua akan sama-sama terbang ke sana. Dan waktu saat ni kita akan betul-betul merasai rindunya nak bertemu dan berada depan makam Nabi. Tuan-tuan boleh tak angkat tangan sekarang? Kita beri salam kat Nabi walaupun kita daripada jauh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala datangkan malaikat. Allah Ta'ala jadikan malaikat yang akan sampaikan salam Nabi ini di mana saja anda berada. Tuan-tuan, walaupun di mana saja tuan-tuan perempuan berada, salam ini pasti akan sampai pada Nabi SAW. Jadi jangan berhenti pada selawat. Barang siapa yang selawat pada Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Nabi punya hadis Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Tuan-tuan, kita dapat selawat daripada Allah Azza wa Jal hanya asbab kerana selawat kepada Nabi sekali. Jadi banyakkan selawat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni perkara yang agak penting, yang terpenting juga. Sejauh mana anda membuat persiapan dari segi kesihatan untuk menuju ke Madinah dan Mekah? Antara ujian saya ketika berada di sana adalah ujian kadang-kadang jemaah ni sakit, badan dia sakit. Jadi apakah persediaan kita pada sekarang? Contoh persediaan kita, kita mempersiapkan diri kita, fizikal kita betul-betul ready nak buat ibadah kat sana. Kalau anda tengok fizikal anda sekarang, ataupun anda pernah nampak tak seorang makcik yang waktu dia tengah sakit lutut, struggle, badan dia sakit. Sebab apa dia sakit? Sebab mungkin faktor kesihatan dia yang tidak kurang baik. Jadi dia tak pernah nak improve pun kesihatan dia. Itulah antara penyebab kenapa dia agak struggle, tuan-tuan. Dia agak struggle ketika mana di Mekah nanti. Nak pula kalau dia ada masalah berat badan yang berlebihan. Saya bukan nak suruh anda masuk program saya ni, tak. Tapi saya nak bagi tahu pentingnya. Tapi kalau anda nak masuk, salahnya. Pentingnya dalam menjaga kesihatan. Saya tengok jemaah saya ada yang kena tolak seroda, ada yang orang terpaksa tolak dia, ada yang struggle kat sana, dia tak larat nak ulang alik masjid. Sebab apa tak larat? Sebab berat badan dia berlebihan sehingga kan dia nak ulang alik tu satu beban yang besar bagi dia. Jadi saya nak anda semua dah ready fizikal dan dengan emosi. Bukan sekadar ready ilmu, bukan sekadar ready dengan doa, bukan sekadar ready dengan wang ringgit saja, tapi anda antara benda yang paling penting adalah ready lah dengan kesihatan. Kalau pada bonda-bonda, mak-mak, boleh jamin ke anak-anak akan bawa pergi sana? Kalau anak tu baik, bagus, cemerlang, dia akan bawa, dia akan jaga kita kat sana. Tapi kalau kita kena survive seorang-seorang, macam mana? Jadi kalau kita kena survive seorang-seorang, jadi apakah sekarang ni anda patut lakukan? Saya tolong bagi tahu. Perkara yang anda patut lakukan sekarang yang pertama adalah anda jaga kesihatan. Jaga kesihatan. Macam mana jaga kesihatan? Kalau anda diuji dengan masalah berat badan yang berlebihan sehingga kan anda terpaksa susahkan orang, anda terpaksa minta tolong orang lain, jadi anda kena buat sesuatu, cari something. Macam saya, alhamdulillah, semenjak saya tak pergi umrah lagi ni dalam masa 9 bulan ni kerja saya sekarang adalah untuk bantu seramai mungkin orang yang ada masalah dalam berat badan dia untuk bersedia untuk ke Madinah dan Mekah. Sebab ramai orang terlepas pandang benda ni. Baik, kalau anda tak rasa diri anda nak belum pergi Mekah Madinah lagi, saya cadangkan juga untuk sertai program saya ni supaya anda ada ilmu tentang kesihatan. Jaga kesihatan. Betul tu, kesihatan kena jaga betul kak. Di program saya ni adalah program kelas kursus online. Kita bantu lebih 100 orang dah. Jemaah umrah, ramai jemaah umrah saya bantu. Jemaah umrah saya lah kebanyakannya yang ada masalah berat badan berlebihan. Kita nak bantu dia untuk dia ready, untuk bersedia untuk pergi Mekah. Ready macam mana? Dari segi kesihatan lah. Jadi program ni kita akan bagikan anda mentoring, kita bagi anda coaching, dan anda akan di-guide oleh mentor, oleh guru
oleh isteri saya sendiri, Coach Umi, yang akan bantu sesiapa yang ada masalah dalam berat badan dia yang berlebihan. So anda boleh join program saya ni. Program ini sangat membantu anda semua, yang akan menyebabkan anda sangat-sangat ready nak ke sana. Ada seorang jemaah ni, nama dia ada cikgu ni, nama dia Cikgu Umi Rozaina. Dia belum dapat Allah izin pergi ke Mekah, tetapi sekarang ni dia betul-betul fight diri dia untuk sihat, untuk kurus, supaya sihat itu adalah penting dan kurus itu adalah bonus, tuan-tuan. Kurus itu adalah bonus. Jadi dia fight untuk diri dia supaya dia sihat, supaya dia ready nak pergi ke Mekah buat haji pada tahun 2021. Jadi saya nak bagi tahu anda, saya nak anda tengok pada diri sini. Adakah anda dah betul-betul ready? Adakah nanti sampai sana anda ada masalah sakit ini, sakit itu? Jadi kalau ada sakit macam mana, darah tinggi, sekarang apa patut buat? Sekarang perkara yang agak yang penting ataupun benda yang terpenting yang anda kena lakukan adalah buat tindakan. Ada 3 bulan dari sekarang, kalau anda ada masalah berat badan, so anda kena turunkan berat badan tu. Jangan syok sangat, jangan seronok sangat berat badan berlebihan tu. Tak bawa ke mana lemak-lemak tu. Jadi improvekan dia. Macam mana cara nak improve dia? Kita ada formula yang bagus. InsyaAllah dalam program ni anda akan di-guide. Kita pantau makan tu 5 kali sehari. Kita bagi tahu. Lepas tu kita bagi tips-tips. Kita bagi kata-kata, bagi motivasi. Supaya anda semua dah ready. Dah ready macam mana? Dah ready nak ke Mekah tu. Itu paling penting. Ada orang dia cakap je nak pergi Mekah, tapi dia tak ready pun. Itu yang kita tak nak. Kita nak anda semua betul-betul bersedia, get ready untuk ke sana. Kerana orang yang betul-betul bersedia ke sana, dia betul-betul nanti sampai sana dia dapat nikmat dia kat sana. Dia dapat dia punya rasa feeling dia buat ibadah tu. Tuan-tuan, saya nak anda dapat rasa nikmat ketika anda buat ibadah. Jadi sesiapa yang nak tahu tentang program ni, anda boleh klik link tersebut, persediaan sihat ke Madinah tu, ada link kelas kursus online. Anda klik kat situ. Kalau anda betul-betul rasa nak ubah diri, inilah masanya untuk Ustaz Saifullah dan juga Coach Umi, isteri saya, bantu untuk persediaan ke Mekah. Walaupun tak nak pergi Mekah tu tahun depan, katalah Ustaz tak cukup lagi duit ni nak simpan tahun depan, boleh tak nak pergi 2 tahun lagi? Boleh. So sekarang apa kena buat? Pertama, cari ilmu. Kedua, buat persediaan segi kesihatan. Kalau ada masalah kesihatan, sekaranglah masa dia. Sekaranglah waktu kena improve. Sekaranglah waktu anda kena buat sesuatu. Cari something yang boleh membantu anda. Berat badan ibu memang berlebihan. Jadi insyaAllah Ibu Rosnani klik link ni, kita bantulah yang mana boleh. Sesiapa yang nak, tak nak tak apa, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu pada anda, kalau anda tak nak buat perubahan sekarang, apakah yang berlaku pada 3 bulan depan? Saya tolong bagi tahu. Kalau anda tak buat perubahan sekarang, 3 bulan depan adalah sebab anda masih kalau kita tak buat perubahan sekarang, maksudnya kita stay dengan habit yang lama. Sebab program ni selama sebulan. Dia akan mula bila? 3 November ni. Tak lama dah. Jadi saya nak buka pengambilan akhir sebenarnya. Saya nak buka pengambilan akhir yang betul-betul nak dibantu je. Siapa yang tak nak bantu, jangan klik ni. Siapa yang tak suka dibantu, tak suka orang guide dia, tak suka orang coaching dia, tak suka dengar nasihat, tak suka, semua tak nak lah. Semua tak nak, stay di tahap yang sama, tak apa. Duduk di situ, kekal sama lamanya. Duduklah macam tu, tak masalah. Tapi kalau anda betul-betul rasa nak kami guide, kami mentoring, anda kliklah link tersebut. Klik link tersebut, kita akan guide, kita akan guidance, kita akan berikan tip-tip apakah persediaan yang anda kena buat. Jadi tuan-tuan mata Allah semua, klik je link tersebut, ada dekat saya pin tu. Itu nombor telefon saya, anda boleh klik kat situ. Kepada yang betul-betul dah ready, yang dah betul-betul bersedia untuk ke sana. Adakah anda sejauh mana anda dah bersedia tu? Okey, sejauh mana? Kalau anda betul-betul bersedia, anda klik link ni sekarang. Klik link ni sekarang. Kita akan bagi anda coaching mentoring. Kita akan mula pada 3 November. Dan pengambilan ni kita buka kepada 40 orang sahaja. 40 orang saja yang terawal. Dan 40 orang saja instan terpilih yang betul-betul tengah struggle dengan masalah kesihatan dia. Okey? Yang betul-betul nak dibantu, nak kami guide mentoring dia dalam program kelas kursus online bersama dengan Ustaz Saifullah dan juga Coach Umi, si saya. Jadi anda yang betul-betul nak di-guide dan dibantu sehingga dapat proven sukses punya result. Tuan-tuan nak tahu tak, antara kegembiraan saya bila saya baca komen-komen peserta saya ni, antaranya Masya Allah Tabarakallah. Ni saya nak cari balik. Assalamualaikum, hai semua. Ni bukan je mana. Alhamdulillah sekian lama tak beriadah dengan pelbagai alasan dicipta. Akhirnya saya merobohkan tembok diriku sendiri. Semoga aku lebih sihat. Terima kasih coach, tim coaching.
Umi Nabila, Ustaz Saifullah, Anissa dan juga sahabat-sahabat. Semoga Allah mudahkan kita semua. Masya Allah, barakallah. Ni semua komen-komen peserta saya, dan saya sangat syukur kerana saya dapat bantu beliau. Dulu ni dah hari saya. Waktu saya kat Mekah, Madinah ni, inilah saya. Kan? Yang anda tengok kat dalam skrin sekarang, ini diri saya sekarang. Dulu saya Masya Allah lah. Masya Allah, tabarakallah. Dulu saya memang sangat-sangat, orang kata, ujian tu besar kat saya. Okey, ini isi saya. Inilah coach nanti, Coach Umi Mohsin, yang akan guide. Bayangkan daripada berat 85, sekarang dah 48. So, apakah nama program kami? Inilah program dia, Kelas Kursus Online. Kita akan bantu mana-mana orang yang ada masalah dalam berat badan berlebihan untuk tingkatkan untuk tingkatkan dia punya kejayaan dia. Tingkat kejayaan dia. Saya sangat-sangat terkesan dengan kata-kata Umi Roziana ni. Dia kata apa? Ni Umi Roziana, antara peserta saya, dia kata apa? Orang bijak mencari jalan, orang malas mencari alasan. Itu kata-kata sebenarnya bukan kita nak bagi untuk orang yang masalah ni je. Dia untuk saya sendiri. Kalau saya macam malas nak buat kerja, malas nak gitu ini, saya kena fikir satu benda. Orang malas mencipta alasan. So saya cepat-cepat bangun. Ya tuan-tuan, jangan banyak buat alasan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena cari satu cara inisiatif, buatlah satu tindakan dalam perubahan dalam hidup. Okey, buat satu tindakan dalam hidup. Buatlah tindakan dalam hidup, insya-Allah. Kalau anda betul-betul ada masalah ni, okey, kalau anda nak tahu berat ideal, boleh tulis kat kolom komen sekarang. Tinggi dengan berat. Tulis kat kolom komen sekarang. Berapa tinggi, berapa berat, saya tolong kira. Dia masih ada kalkulator. Saya memang dah standby lah kalkulator ni. Saya memang nak bantu anda. Kalau anda nak tahulah, Ustaz saya ni ideal ke tak? Saya dah ada coach Ustaz, dah ambil dengan coach tu, baru dapat tahu Ustaz pun buat coaching. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau nak kami guide boleh je. Okey, tak ada masalah. Okay, apapun Kak Ariana buat yang terbaik. Saya doakan akak diberikan dapat result yang cemerlang. Alhamdulillah, peserta saya dah nak masuk bulan 10 ni, dah beberapa hari. Okey, hari ni program detox. Detox ni dia lagi expert lah. Tak apa. Ibu Coach Umi. Okey, kepada Kak Rosnani, WhatsApp saya personal. Boleh. Nanti WhatsApp saya personal. Dan tuan mati Allah semua. Okey, tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu taala, buat persediaan buat persediaan segi kewangan, segi mental, segi fizikal, segi peribadi. Tuan-tuan saya nak kata satu perkara lagi. Kepada anda yang tak nak improve kesihatan. Kalau anda tak improve kesihatan sekarang, tanya kat diri bila lagi. Pertama, tanya kat diri bila. Kedua, kalau saya tak improve kesihatan sekarang, apakah yang berlaku kepada anak isteri saya? Apakah yang berlaku kepada anak isteri saya? Adakah mereka akan jaga saya nanti? Adakah anak-anak saya sanggup nak jaga saya? Okey, tak apa Kak Suiza. Okey, adakah anak-anak saya sanggup nak jaga saya nanti? So, that's why penting anda kena jaga kesihatan. Sangat penting. Sebab apa? Dengan kita jaga kesihatan kita bersedia nak get ready nak pergi Mekah, Madinah dalam keadaan sihat, keadaan Allah Ta'ala bagi kita kesihatan yang baik. Jadi insya-Allah dia akan banyak improve di kita. Seterusnya adalah Allah dah pun bagi kita fizikal badan ni yang baik kat kita. Tetapi siapakah yang dipertanggungjawabkan untuk jaga? Pastilah diri kita. Tuan-tuan, kita nak pulang dalam keadaan macam mana? Adakah anda nak pulang dalam keadaan anda terpaksa susahkan orang untuk pikul ketika mana jenazah kita diangkat nanti, ataupun kita nak mudahkan orang? Okey, memang kalau saya kat macam ni, ustaz mana boleh kira macam tu, dia bantu pada pahala, betul, bantu pada pahala juga. Jadi tuan-tuan mati Allah semua, kalau anda nak kami guide dan kami bantu dalam program ni, kelas Quran online, kliklah link ni sekarang. Persediaan sihat ke Madinah ni, ada link kat sini. Ada klik link ni. Isilah dia punya nama. Nanti boleh isi nama, isi tinggi berat sebagainya, kami akan bantu kira. Jadi insya-Allah kami nak bantu 40 orang lagi peserta yang betul-betul nak kami guide sampai jadi. Sampai jadi. Jadi anda-anda yang ada masalah berat badan berlebihan ataupun masalah kurang berat badan pun boleh sertai program saya ni. InsyaAllah dapat sesuatu pagi ni, perkongsian tentang kisah Nabi SAW ni. Saya harap sepenuhnya Maulid Rasul ni anda berhijrah jugalah. Berhijrahlah. Berhijrah. Sebenarnya antara pengajaran learning point yang kita boleh ambil pada kisah Nabi SAW pertama adalah hijrah.
Apa dia hijrah? Anda berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Berhijrah daripada berat badan berlebihan kepada yang sihat dan kurus. Berhijrah daripada orang yang lambat buat tindakan kepada orang yang buat tindakan. Berhijrah daripada orang yang malas kepada orang yang rajin. Berhijrah kepada orang yang kurang beribadah kepada orang yang banyak ibadah. Berhijrah daripada orang yang banyak spektikal, banyak sangkaan buruk kepada orang yang positif minda. Berhijrah daripada orang yang miskin kepada orang yang lebih kaya. Macam mana tu? Dengan cara anda membuat persiapan untuk jadi orang kaya. Jadi anda pulihkan kesihatan, improve kesihatan juga adalah persediaan untuk jadi orang kaya. Sebab bila anda dah bertenaga, energi kuat, anda akan bekerja dengan bagus, dengan cemerlang. Bos pun suka, bos pun sayang, insyaAllah gaji pun akan bertambah selepas tu. Kalau anda buat bisnes, lagilah bagusnya. Kalau kita buat bisnes panjang-panjang sekalipun, tapi kalau kita dah berjaya kumpul duit banyak-banyak, tapi kesihatan kita Masya Allah terganggu, na'udzubillah, ulang alik hospital. Jadi apakah guna kita duduk kumpul kekayaan tu kalau kita tak boleh nak gunakan untuk kebaikan diri kita sendiri? Apa guna dia? Tak ada guna kan? Tak ada manfaat. Jadi anda buatlah persediaan sebelum anda membuat satu pelaburan untuk cover kesihatan pada masa akan datang. Jadi membuat persediaan tu lagi penting daripada anda merawat bila anda dah sakit. Yang rahmati Allah semua, saya nak sangat bantu pada anda semua yang betul-betul nak improve diri. Saya dah bantu ramai antara jemaah umrah saya kan. Antara jemaah umrah saya ni, Masya Allah, mana jemaah umrah saya, nama dia Haji Akib. Masya Allah, barakallah, ni jemaah umrah saya. Masya Allah. Okay, sekejap saya nak tunjuk gambar masa saya dengan dia dekat Mekah. Kalau ada lah, saya tak pasti ada tak simpanan. Ni Masya Allah, nampak tak perubahan dia? Dia lost banyak 19 kg dalam program kami. Ni gambar masa saya dengan dia dekat Mekah dulu. Pakai kain ihram. Masya Allah. Jadi antara reward dia apa tuan-tuan? Dia telah bawa isteri dia pergi jalan-jalan. Tu hijrah. Itu dia punya reward dia. Sebab apa? Dia telah berjaya turunkan berat badan dia. Okay? Ini sahabat saya, Masya Allah, Zaki Zaina. Sekarang dia merupakan anak muda yang Masya Allah tengah naik nama dia. Dan tuan-tuan Allah semua, Alhamdulillah, berkat kesabarannya dalam program, Alhamdulillah, dah berubah banyak dah. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan mati Allah semua, jangan putus asa. Kalau anda ada masalah kesihatan ni, anda kena cari guru lah, cari mentor. Kalau anda tak terjumpa guru, tak jumpa mentor, kami boleh sedia untuk jadi guru anda, jadi mentor dalam program ni, kelas kursus online. Anda akan di-guide, dibantu, akan diberikan meal plan yang lengkap. Okay, anda akan dapat meal plan yang lengkap, insya-Allah. Anda akan dapat apa diakah menu yang anda kena makan untuk makan iklim ni untuk di sini, insya-Allah. Dan anda kena berikan nutrition untuk sarapan pagi dengan juga malam secara percuma sahaja setelah anda join program ni. Dan yang paling penting, anda ada support group. Okay, anda ada support group dari segi WhatsApp group. Okay, WhatsApp group anda akan ada support ni. Jadi memang setiap hari kami akan pantau. So setiap hari kita ada rate plate, kita minta anda hantar inilah, kita akan bagi star, bagi bintang. Dan contoh anda hantar makanan ni kan. Contoh, Ustaz, tengah hari ni saya makan ni, snap gambar. Okay, snap gambar, lepas tu kita akan komen. Kita akan bagi bintang macam akak ni makan nampak makanan sihat je semua kan. Jadi kalau anda tak pernah pun ada ilmu-ilmu macam ni, bersedialah untuk kami guide dan kami akan mentoring sampai jadi. Dan alhamdulillah, ini antara meal plan yang kita akan berikan. Kita akan beri dalam bentuk WhatsApp saja. Kita akan bagi meal plan ni. So nanti anda akan dapatlah, so boleh print dan boleh buat persediaan. Kita dah siap bagi jadual. Jadual semua dah ada lah. So tinggal print je. Kalau malas lagi baca tak tahulah. Okey. Selain daripada tu, kita ada macam-macam topik. Kita ada topik kalori, kita ada topik indeks, kita ada topik protein, dan anda akan dapat perkongsian lah. Dan kita akan sentiasa ingatkan tentang terutama kesihatan ni. Ini adalah nama program kami, Fit Muslim Online Coaching. Okey, Fit Muslim Online Coaching ni nama program kami yang kami sedang jalankan sekarang. Baik, selain daripada tu, kami juga ada group support seperti Facebook. Cuma saya nak bagi tahu, Facebook ni ramai yang klik tekan ni. Saya nak bagi tahu kepada anda, kalau anda nak masuk grup Facebook yang percuma, anda kena masuk yang ni. Nak sihat dan kurus. Ini percuma je. Tapi tuan-tuan, beza dia apa? Beza dia, anda tak dapat perkongsian saya dengan Coach Umi secara mentoring coaching tu secara live. Itu beza dia. Kalau anda betul-betul nak di-guide secara dekat, anda kena masuk ni, Elite Coaching CKO ni. Tapi macam mana nak masuk ni, hanya peserta yang berdaftar dengan kami sahaja. Okey, kita ada sesi khas. Okey. Dalam sesi ni anda akan dapat mentoring, anda akan dapat guidance. Anda akan jadi
anda akan dengar perkongsian kami. Jadi anda kena jelas dengan PIN anda kenapa. Okay, macam ada yang nak ikhtiar dapatkan anak. Kan? Nak ikhtiar dapatkan anak. So saya sebenarnya tak adalah macam saya dulu waktu saya tak ada suara. Agar niat saya, hati saya tak terpesong. Okey, ini adalah Coach Umi. Beliau yang akan banyak kongsikan perkongsian kepada anda semua di dalam tu nanti. Dan saya juga ada. Okey, saya akan bagi guide juga, tapi dari segi motivasi lah, sebab saya adalah motivator. Dan dalam ni tuan-tuan, dalam ni ramai trainer, ramai motivator, penceramah. Jadi apakah kelebihan program kami ni? Program kami ni ramai motivator. Itu yang biasa. So anda nak kurus ni, anda tak boleh kurus macam tu je. Anda mesti ada guide. Dan dalam ni ramai orang yang share. Okey, kita ada grup-grup support. Jadi ramai dalam ni akan share tentang pengalaman dia, tentang cabaran dia, tentang kejayaan dia. Macam ni Abang Syah, nampak tu muka pun dah berubah, Masya Allah. Coach Umi cerita pasal kesihatan, dan banyak lagi lah. Perkongsian-perkongsian ni anda akan dapat bila anda join program ni sahaja. So kepada anda semua, saya nak ucapkan salam maulid Rasul. Semoga dengan penghijrahan Nabi SAW ke Mekah ke Madinah, kita juga berhijrah daripada seorang yang badan besar kepada lebih kurus dan sihat. Tuan-tuan mati Allah semua, orang yang jaga kesihatan itu penting, kurus itu adalah bonus. Ingat ya, siapa yang betul-betul nak dibantu, anda klik link ni sekarang, persediaan ke Madinah tu, anda klik link tersebut. Alhamdulillah, tahniah kepada yang telah pun berjaya klik ni. Okey, anda klik link ni sekarang, insya-Allah kalau anda betul-betul dah ready, anda betul-betul dah bersedia, anda betul-betul nak di-guide, di-mentoring, anda boleh klik link ini untuk anda betul-betul ready, untuk anda bersedia menjadi tetamu Allah dalam keadaan sihat, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Okey. Tuan-tuan mati Allah semua, anda ada ilmu, anda boleh apply ilmu ni. Cuma beza kalau anda tak ada ilmu langsung, itu yang saya risau, anda terus melanggar tembok kerjanya dan anda tak tahu apakah cara untuk jaga kesihatan lebih baik. Okey, so saya betul-betul nak bantu kepada orang yang ingin dibantu sahaja. Kalau anda betul-betul tak nak ubah diri lagi, tak apa, teruskanlah dengan cara lama tu kalau rasa benda tu bagus. Okey, jadi insya-Allah Allah semua minta maaf salah dan silap. Moga-moga kisah tentang Nabi SAW yang telah saya cerita tadi membawa satu kerinduan yang amat sangat kepada Nabi. Siapa dah mula rasa rindu kat Nabi? Komen kat bawah. Jadi improve kesihatan anda. Tanya kat diri, bila saya nak berhijrah? Inilah masanya untuk saya berhijrah. Sebagaimana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, saya juga mesti hijrah daripada berat badan saya berlebihan ini kepada saya lebih kurus dan sihat. InsyaAllah tuan-tuan. Saya jumpa di anda di puncak kejayaan. So saya minta maaf salah silap kalau ada salah kata. Saya minta maaf ya. Dan jumpa pada esok hari dalam perkongsian Minute Rezeki seperti biasa. Assalamualaikum.